Selamat pagi kepada Matthias Samuel dan Savika Naik. Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Syokib Berbosan. Bagi mata pelajaran pendidikan moral ya. Bagi mata pelajaran pendidikan moral. Jadi kita akan teruskan hari ini dengan satu topik ataupun satu tema yang baru. Nanti kamu akan tahu tema itu berkenaan dengan apa. Sebelum tu, jom kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid akan dapat. Yang pertama, memberikan 2 contoh perlakuan jujur dalam kehidupan seharian. Sekurang-kurangnya 2 lah. Kalau lebih 3, baguslah. Saya akan tanya 3. Tapi kalau dapat buat 2, sekurang-kurangnya 2, bagus. Kalau dapat buat 3, mantap, terbaik. Yang kedua, murid akan dapat menunjukkan cara bersikap jujur dalam kehidupan seharian. Yang ini melalui lisan. Yang ketiga, mengaplikasikan sikap jujur dalam pelbagai situasi. Maafkan cikgu, kesilapan ejaan di situ. Mengaplikasikan sikap jujur dalam pelbagai situasi. Yang ini kamu kena mengamalkan sikap jujur di rumah ke, di mana-mana lah saja, di sekolah ke ataupun mana-mana tempat. Sebab pentingnya sikap jujur ni pada diri kita. Jadi saya dah sebut perkataan jujur tu banyak kali. Jadi tema kita yang baru pada hari ni iaitu berkenaan dengan bersikap jujur. Pada minggu lepas kita belajar, tema kita berkenaan dengan berani kan. Berani mempertahankan maruah diri, berani mengaku kesalahan, berani menegur kawan yang salah. Tapi pada hari ini, kita telah pun masuk ke satu nilai murni ataupun penerapan nilai yang baru, iaitu jujur dalam perlakuan seharian. Orang yang jujur adalah orang yang baik. Orang yang jujur adalah orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai semua orang. Siapa jujur, dia adalah orang yang paling dipercayai. Kalau dia tak jujur, orang itulah orang yang paling tak dipercayai. Contohnya kalau dia selalu tipu kan, lama-lama orang tak percaya dah. Apa dia cakap pun orang tak percaya. Pernah dengar tak kisah pengembala kambing yang suka menipu tu? Pernah dengar tak? Kejap lagi saya akan ceritakan kepada kamu. Sekarang ni kita akan tengok dulu buku teks pendidikan moral tahun 1 halaman 46. Muka surat 46, kita akan lihat kepada 3 situasi yang diberikan kepada kita. Jadi cikgu harap Matthias Samuel dengan Savika, 2 orang murid cikgu dah bersedia dengan buku teks pendidikan moral. Boleh buka muka surat 46. Kita akan tengok satu persatu dia punya situasi dan kita akan berbincang bersama-sama. Unit yang ke-10 ya, jujur. Nama dia apa tu? Kok Heng yang jujur. Kok Heng ni murid yang berbangsa apa? Kok Heng ni murid yang berbangsa Cina. Jadi disuruh kita fahami cerita di bawah. Situasi 1, ibu dia cakap apa? Kok Heng, tolong belikan sebotol kicap. Ambil duit RM5 di atas meja. Lepas tu Kok Heng pun pergilah. Gambar kedua ni dia pun pergilah beli barang dekat plastik merah tu. Dia dah beli dah. Lepas tu dia tengok ada baki kan. Dia senyum-senyum ni. Lepas tu bila balik, dia bagi tahu ibu dia. Dia cakap, maafkan saya ibu, saya ambil duit bakinya. Dia bagi tahu ibu dia dah ambil duit baki. Nampak tak? Dia jujur. Maksudnya dia mengaku yang dia ambil duit baki tersebut. Maksudnya dia seorang yang jujur. Untuk situasi yang pertama. Kalau cerita yang kedua, ada seorang lelaki yang memakai baju warna biru dengan tali leher ni. Warna biru. Dia berjalan. Orang ni mestilah orang yang bekerja pejabat ni kan. Nampak gaya tu kan. Dia berjalan, tiba-tiba Kok Heng ternampak apa yang terjatuh dekat sini. Yang terjatuh dekat situ adalah dompet. Kemudian Kok Heng pun kutip dompet tu dan dia pulangkan semula kepada
uncle tu dia cakap terima kasih kerana memulangkan dompet saya. Bagus Kok Heng ni dia tak ambil dompet tu. Padahal kalau dia ambil dompet tu dia, kan, dia boleh dapat banyak duit kalau tu. Tapi dia dah mencuri, salah. Tapi Kok Heng tak ambil dompet tu, dia bagi balik kepada uncle tersebut. Uncle tu ucapkan terima kasih. Ini adalah sikap jujur yang kedua yang dibuat oleh Kok Heng. Dan cerita yang ketiga, situasi yang ketiga, di mana kita dapat lihat pada gambar pertama, murid-murid sedang membayar makanan di kantin sekolah. Membeli makanan, dia sedang bayar. Itu duit RM1 kan. Gambar kedua, anti kantin tu dia pulangkan duit kepada Kok Heng. Lepas tu Kok Heng kira-kira, Kok Heng cakap makcik tersalah beri baki. Dia salah bagi baki. Mungkin makcik bagi baki lebih, kan? Makanan tu mungkin harga dia 50 sen, kan? Kok Heng bagi RM1. Sepatutnya makcik tu pulangkan 50 sen saja, tapi makcik tu mungkin pulangkan 250 sen, pulangkan RM1 juga. Macam tak betul kan? Lepas tu dia cakap saya pulangkan semula. Nampak? Kok Heng jujur. Kok Heng jujur sebab dia pulangkan semula baki yang tersalah diberikan oleh makcik kantin tersebut. Nampak? 3 situasi jujur yang telah kita tengok. Yang pertama, Kok Heng mengaku mengambil baki duit. Yang pertama tadi. Yang kedua, Kok Heng jujur memulangkan dompet kepada uncle tadi. Yang ketiga, Kok Heng jujur dengan memulangkan semula baki yang berlebihan. Nampak? Cikgu harap murid-murid cikgu yang pandai ni, dua orang ni pandai. Okey. Cikgu harap dua-dua ni dapat faham. Kamu berdua dapat faham. Kemudian kita akan jawab soalan dalam muka surat yang sama. Dekat bawah tu ada soalan. Tu ada lebah kat situ, 2 ekor. Dia cakap, nyatakan sikap jujur dalam situasi di atas. Yang pertama. Yang kedua, ceritakan sikap jujur yang kamu lakukan. Okey? Jadi cadangan jawapan daripada cikgu yang pertama. Macam mana nak jawab nyatakan sikap jujur dalam situasi di atas? Cadangan jawapan daripada cikgu. Ini semua ada dalam tu yang cikgu sebut tadi. Sikap jujur apa yang ada pada 3 situasi yang pertama tu? Yang pertama, jujur mengaku mengambil baki. Jujur mengaku mengambil baki. Dia jujur lah. Dia mengaku, dia bagi tahu ibu dia ambil baki duit tu. Okay, yang kedua, jujur memulangkan dompet terjatuh. Maksudnya dia nampak dompet terjatuh, dia tak ambil. Dia jujur tu, dia tak ambil, dia bagi balik kepada orang tu. Itu adalah satu tindakan yang jujur dan baik. Dan yang ketiga, situasi ketiga tadi ialah jujur memulangkan baki wang. Dekat makcik kantin tadi kan, baki wang tu makcik tu salah bagi lebih duit kan. Lepas tu dia pulangkan balik duit lebih tu kepada makcik tu. Itu adalah salah satu daripada sikap jujur yang sangat baik. Jadi kamu pun mestilah mencontohi Kok Heng. Okay. Jadi yang kedua macam mana? Yang kedua ni kamu kena ceritakan sikap jujur yang kamu lakukan. Saya tak tahu jawapan tu. Kamu saja yang tahu. Jadi kamu akan jawab nanti dalam buku tulis pendidikan moral. Mula dengan ayat, sikap jujur yang pernah saya lakukan ialah, apa yang pernah kamu buat? Kamu ceritakan kepada saya, nanti tulis dalam buku. Satu soalan ni saja yang kamu kena buat. Bukan 2 lah. Kamu kena buat 2. Tulis nombor 1 ni, boleh ambil soalan jawapan daripada saya. Okay, jangan lupa tulis soalan dulu. Soalan tulis, nyatakan sikap jujur dalam situasi di atas. Kemudian tulis jawapan di bawah. Lepas tu nombor 2, ceritakan sikap jujur yang kamu lakukan. Lepas tu di bawah baru tulis jawapan dia. Macam biasalah. Okey, yang itulah tugasan yang telah saya beritahu tadi, iaitu kamu tulis 2 soalan dari dalam buku teks. Kena tulis soalan dan tulis jawapan dengan betul. Okey, gunakan buku pendidikan moral. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini, ringkas sahaja berkenaan dengan jujur dalam perlakuan seharian. Jadi sekiranya ada apa-apa masalah, boleh terus berhubung dengan saya melalui aplikasi WhatsApp. Okay, jadi saya rasa itu saja.
Semoga kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okey. Kita jumpa lagi nanti. Bye.